Kembali kita kepada modul 3 berkenaan dengan pengenalan takaful. Objektif pembelajaran iaitu memahami ciri-ciri utama konsep, amalan dan manfaat takaful. Hasil pembelajaran boleh menerangkan dengan berkesan konsep asas takaful. Pengenalan bagi modul ini, industri takaful Malaysia telah menyaksikan pertumbuhan yang pesat sejak awal penubuhannya. Pada tahun 1984, industri ini telah berkembang daripada industri yang terdiri dari pengendali takaful tunggal untuk menjadi industri yang berdaya maju. Hari ini, takaful merupakan industri yang penting dalam sistem kewangan Islam. Definisi perkataan takaful yang berasal daripada kata kerja bahasa Arab, kafala yang bermaksud saling menjamin. Oleh itu, perkataan yang melibatkan sekurang-kurangnya antara dua pihak yang sama-sama bersetuju untuk menjamin satu sama lain dan sekiranya berlaku kehilangan atau kerugian sebagai akibat daripada ditimpa bencana mentakrifkan istilah takaful. Menurut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ataupun IFSA, takaful bermaksud suatu pengaturan yang berdasarkan saling membantu di mana peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada kumpulan wang bersama yang memberi manfaat kewangan bersama yang boleh dibayar kepada peserta takaful atau waris mereka apabila berlaku keadaan-keadaan yang telah dipersetujui terlebih dahulu. Perkembangan takaful. Amalan Al-Aqilah. Ini adalah amalan yang menjadi adat puak Arab sebagai contoh Arab purba yang diperkenalkan untuk menggantikan sistem barik darah untuk darah. Di bawah sistem ini, sekiranya salah seorang dari puak dibunuh oleh puak yang lain, saudara-saudara dekat pembunuh yang dikenali sebagai aqilah atau ma'aqil dalam istilah Arab dikehendaki membayar sejumlah wang darah sebagai pampasan kepada ahli waris mangsa. Mereka akan mengumpulkan dan memberi sumbangan bagi pihak pembunuh. Pembayaran wang darah seolah-olah menjadi satu bentuk perlindungan kewangan untuk ahli waris mati terhadap kematian mangsa yang dijangka. Maka amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan ini telah disahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan di dalam perlembagaan Madinah yang pertama iaitu Mithaq al-Madinah, perlembagaan Madinah yang diisytiharkan sejurus selepas penghijrahan ke Madinah pada 622 adalah contoh paling besar tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan konsep insurans. Perlembagaan yang telah digubal untuk rakyat Madinah adalah skim takaful pertama yang diumumkan oleh negara Islam yang pertama. Yang pertama adalah diat yang bermaksud wang darah. Perlembagaan Madinah menyatakan bahawa pendatang di kalangan orang Quraisy akan bertanggungjawab atas perkataan mereka dan akan membayar wang darah mereka dengan saling bekerjasama. Ini adalah sejajar dengan doktrin ataupun akilah. Yang keduanya adalah fidyah ataupun dengan kata lain tebusan. Kewajipan membayar fidyah untuk membebaskan tahanan telah dikenakan pada para pendatang Quraisy. Ini untuk menanamkan sikap saling bekerjasama di kalangan pengikut Nabi sesuai dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Begitu juga semua puak lain wajib mematuhi peraturan ini. Yang ketiga, sedekah dan amal kebajikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa masyarakat perlu bertanggungjawab menubuhkan bait al-mal, rumah harta dengan persefahaman bersama untuk menyediakan bantuan kepada golongan yang memerlukan, sakit dan juga yang miskin. Yang ketiga, amalan para sahabat. Sistem akilah seterusnya telah dibangunkan semasa Khalifah Islam yang kedua. Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah menubuhkan Diwan of Mujahidin di setiap daerah bertujuan memperluaskan kerjasama untuk menyumbang wang diat akibat pembunuhan di kalangan puak mereka sendiri yang dilakukan oleh orang lain dari suku yang sama. Jadi kalau kita lihat gambar rajah, falsafah dan konsep takaful berkenaan dengan tanggungjawab bersama, berkenaan dengan perpaduan masyarakat dan persaudaraan, itu yang dikatakan takaful. Takaful adalah skim perlindungan di mana sekumpulan peserta saling bersetuju di antara mereka dengan menyumbang sebagai tabaruk atau derma ke dalam dana takaful atau menjamin satu sama lain terhadap kerugian atau kerosakan tertentu yang mungkin berlaku kepada mana-mana pihak. Ini menekankan perpaduan dan kerjasama di kalangan peserta.
peserta. Konsep tabaruk menghapuskan unsur ketidakpastian di dalam kontrak takaful. Manfaat-manfaat takaful kalau kita lihat menawarkan kedua-dua keuntungan kewangan melalui skim perlindungan dan keuntungan dari segi kerohanian. Beberapa manfaat adalah seperti berikut. Yang pertama, takaful membolehkan peserta untuk menunaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan keluarga. Yang kedua, takaful juga membolehkan bantuan kewangan bagi yang berkurang nasib baik dan mereka yang memerlukan konsep tabaruk di mana sebahagian daripada sumbangan itu akan diagihkan kepada kumpulan wang berisiko. Tabaruk juga membolehkan peserta untuk menyucikan diri mereka serta mencapai ketenangan fikiran. Dan yang ketiga, menggalakkan nilai-nilai moral dan etika berurusan dalam semua aktiviti perniagaan dan operasi kerana ianya bebas daripada unsur-unsur yang dilarang seperti riba, garar dan maisir serta lain-lain unsur yang dilarang dalam urusan keuangan. Dan yang keempat, memberi perlindungan dan keselamatan untuk keluarga dan kumpulan daripada sebarang musibah. Yang kelima adalah zakat pendapatan serta cukai korporat yang dikeluarkan oleh syarikat pengendali takaful boleh digunakan untuk pembangunan masyarakat serta negara. Berkenaan dengan penamaan takaful, definisi penamaan adalah penamaan dalam takaful adalah suatu tindakan menamakan seseorang untuk menerima manfaat sijil yang dibayar sekiranya berlaku kematian ke atas pemilik sijil. Jenis-jenis penamaan, kalau kita lihat, penama boleh menerima manfaat takaful yang dibayar di bawah sijil takaful sama ada sebagai pentadbir ataupun wasi atau sebagai beneficiary di bawah hibah bersyarat mengikut mana yang berkenaan seperti yang dinyatakan dalam borang penamaan oleh peserta takaful. Dan di dalam Seksyen 142 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, IFSA mengatakan jadual 10 menyatakan peruntukan bagi pembayaran manfaat takaful apabila kematian peserta takaful di bawah sijil takaful keluarga dan sijil takaful kemalangan diri yang dikeluarkan berkenaan dengan suatu kontrak takaful yang dibuat oleh peserta takaful atas hayatnya. Oleh itu, rujukan adalah dibuat kepada jadual 10 dari IFSA 2013 yang membincangkan proses dan kesan penamaan. Sekian sahaja modul 3 dan kita akan teruskan dengan modul 4 berkenaan dengan perbandingan insurans versus takaful.